Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada anda semua yang menonton live kita pada malam ini. Apa khabar semua? Harapnya anda semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, bahagia, ceria dan juga dijauhi daripada COVID-19. Alright. So, pada malam ini, topik yang saya akan sharekan dengan anda, topik yang saya akan sembang-sembang dengan anda adalah tentang kenakalan anak. Kan, kenakalan anak ni dan apa yang kita perlu buat untuk kita didik mereka. Kan, ataupun kenakalan anak ni sebenarnya memerlukan sesuatu daripada ibu bapa. Kalau nak tahu apa yang mereka perlukan, ini yang saya akan ceritakan kepada anda semua. Alright. So, kalau anda perasan, saya ni ada rambut baru. Sebabnya kita dah boleh pergi ke kedai gunting rambut kan. Jadi semalam saya tak buat live. So hari ni saya buat live sebab semalam saya ada hal dan diganti oleh sahabat saya untuk sentiasa berikan kepada anda semua informasi-informasi, untuk memberi ke anda semua tentang tips-tips, semangat, motivasi untuk kita bantu anak-anak kita untuk menjadi orang yang berjaya di dunia dan insya-Allah di akhirat. Alright, so bila anak kita nakal, kan kita berbalik kepada topik. So bila anak kita nakal, semestinya dia nakal tu mesti ada sebab, betul? Dan kebanyakannya mereka nakal sebabnya mereka memerlukan sesuatu daripada ibu bapa. Jadi ini adalah 3 benda yang anda kena buat bila kita ada anak-anak yang nakal. Dan anak-anak yang nakal ni orang kata biasalah dalam kita punya kehidupan, betul? Pergilah dekat mana-mana pun dalam dunia ni, bukan je dalam Malaysia, dekat Eropah ke, dekat orang kata dekat Timur Tengah ke, dekat Thailand ke, mana-mana tempat pun mesti akan ada anak-anak yang nakal. Betul tak? So benda ni dah jadi satu kebiasaan dalam kehidupan kita, dan 3 benda ni kalau korang amalkan sebagai ibu bapa, insya-Allah kita boleh mendekati mereka dengan lebih baik. Alright, so tips yang pertama sekali. Tips yang pertama sekali untuk kita mendekati anak-anak yang nakal ni adalah, yang pertama sekali kita kena sentiasa menyokong mereka untuk improve diri mereka menjadi orang yang lebih baik. Sebagai contoh, kalau sebelum ni diorang ni nakal kan, bila dekat meja makan, diorang suka makan pakai tangan kiri ke, pakai kasut terbalik ke. Ini tu yang budak-budak lah kan. Ataupun contoh macam yang dah remaja tu, mungkin dia kurang sikit dengan cakap kan, ataupun dia suka keluar dengan kawan-kawan, balik lewat malam kan, dia suka buat benda-benda yang orang kata pengaruh rakan-rakan ni. Dia kurang sikit dengan cakap mak ayah ni. Jadi apa yang kita kena buat adalah, yang pertama sekali kita kena teruskan menyokong mereka untuk didik mereka jadi orang yang lebih baik. Sebabnya kebanyakan daripada manusia lah kan, kita sebagai ibu bapa pun kita manusia. Bila satu benda tu dia susah, kita akan mudah untuk putus asa dan kita mudah untuk lepaskan benda tu kepada orang lain. Kan, walaupun kita kata macam ini anak kita takkan lepaskan lagi ke orang lain, betul. Tapi ada juga kes-kes di mana dalam Malaysia ni, bila anak tu dia macam terlalu nakal, dia tak dengar cakap orang, tak kisahlah budak-budak ke, remaja ke, apa yang ibu bapa ni dia akan buat adalah dia akan hantar anak-anak ni pergi ke asrama untuk dia belajar menguruskan diri sendiri. Ada yang hantar ke camp-camp tu, ada yang hantar camp untuk diorang ni belajar macam mana cara nak uruskan diri sendiri, ajar solat 5 waktu, ajar untuk jadi manusia yang lebih beradab. Tapi apa yang kita kena buat adalah, sebenarnya kita kena menyokong mereka dengan kita berikan nasihat, dengan kita berikan contoh, dan kita tidak putus asa terhadap anak-anak yang nakal macam ni, supaya mereka rasa ada orang yang sentiasa boleh guide mereka, supaya mereka rasa ada orang yang boleh sentiasa berada dengan mereka. So kalau ada ibu bapa yang hantar anak-anak ke asrama, itu pun boleh juga. Tak masalah, itu adalah salah satu you punya inisiatif, betul? You punya orang kata usaha. Tapi jangan lupa kita kena usaha daripada dalam rumah juga kan. Kita tak boleh nak hantar mereka ke mana-mana dengan mengharapkan bila diorang balik saja daripada camp, daripada asrama atau apa-apa sahaja, orang kata pusat, orang kata macam untuk motivasi ke apa, mereka akan jadi 100% berubah.
Kita kena buat benda tu daripada rumah dan kita kena bantu mereka untuk jadi orang yang lebih baik. Dengan kita bagi nasihat, kita bagi contoh, kita berikan mereka didikan agama, kan? Tak salah kita sebagai bapa untuk buat benda-benda tu, malah benda tu adalah kita punya tanggungjawab sendiri. Alright, so yang kedua adalah kita kena sentiasa berada di sisi mereka. Kenapa kita kena sentiasa berada dengan sisi mereka adalah sebabnya budak-budak nakal ni diorang akan cenderung untuk mendengar kata-kata kawan. Dia akan cenderung untuk mendengar kata-kata orang luar. Walaupun benda-benda tu bila kita dengar pun kita tahu benda ni tak betul, benda ni ada yang salah, kan? Tapi sebagai budak-budak, kan, sebagai mereka yang meningkat remaja, diorang ni masih belum boleh menentukan mana yang baik dan juga mana yang buruk. Sebab diorang belum ada pengalaman yang luas lagi, seperti mana kita dah ada, seperti mana ibu bapa dah ada. Jadi apa yang kita kena buat adalah sebagai ibu bapa, kita kena sentiasa ada dengan mereka. Maksudnya kalau diorang stres, kalau diorang rasa nak luahkan perasaan, kita kena dengar lah. Kan, kita dengar diorang punya cerita, kita dengar apa yang mereka nak kata. Sebabnya kalau kita tak dengar apa diorang punya luahan perasaan, apa yang mereka nak ceritakan kepada kita, diorang ni akan mudah untuk pergi dekat kawan-kawan yang lain yang dekat luar sana, diorang akan cerita. Diorang punya luahan hati, diorang akan cerita tentang isi hati. So, elok-elok kita ni sebagai ibu bapa yang sepatutnya mendengar masalah diorang, dan kita pun boleh bantu diorang, kita boleh guide diorang supaya buat keputusan yang betul. Tapi disebabkan kita tak dengar, kan, maybe sebab kita penat bekerja ke, ataupun mungkin kita ada banyak benda yang kita kena buat dekat luar sana, menyebabkan anak-anak ni dia akan jumpa dengan kawan ni tak semestinya dekat luar. Sekarang ni kan zaman digital, zaman teknologi. Budak-budak ni semua dia boleh berkomunikasi dengan kawan-kawan dia melalui handphone, melalui laptop, kan. So macam-macam conversation, macam-macam perbualan yang boleh berlaku dekat situ. Jadi kita kena sentiasa berada di sisi mereka ketika mereka susah dan juga mereka senang. Terutamanya ketika mereka ni sedang susah, sedang down, sedang orang kata mencari hala tuju, kan. Jadi itu adalah masa yang paling orang kata kritikal untuk kita berada di tempat mereka, supaya mereka tidak membuat satu keputusan yang salah dan mereka ni akan jadi lebih nakal lagi. Alright. So yang ketiga yang terakhir sekali adalah kita kena fokuskan mereka ni kepada satu bidang saja. Kepada satu bidang sahaja ni. Sebagai contoh, bila perasan tak untuk anak-anak yang dia nakal ni, diorang ni susah sikit tau untuk fokus dekat satu perkara. Diorang maksudnya diorang akan susah untuk fokus dekat banyak perkara. Betul, diorang ni susah fokus kepada banyak perkara. Kan, kalau kita suruh dia buat A, suruh dia buat B, suruh dia buat C, dah setelah dia tak boleh fokus, dan apa jadi? Dia akan abaikan semua benda tu dan dia akan buat hal sendiri. So why not kalau dengan diorang ni kita kena spesifik sikit. So bila cakap tu kita kena spesifik sikit. Bila kita suruh dia buat satu pekerjaan tu kita kena spesifik sikit. Kan, tak boleh orang kata nak suruh buat banyak benda dalam satu masa. Itu you boleh buat lepas mereka ni dah improve diri mereka. Dalam waktu diorang tengah nakal-nakal ni, cuba untuk buat satu perkara dulu, supaya bila diorang boleh fokus dekat satu perkara, insya-Allah diorang pun akan mula belajar untuk fokus kepada dua benda. Mula satu benda diorang fokus, kemudian diorang akan fokus kepada dua benda. Nanti bila kita ajar sikit-sikit, diorang akan fokus kepada tiga benda. Jadi ini adalah benda-benda yang kita kena buat untuk pastikan mereka ni bila kita cakap diorang akan dengar. Kalau tak, bila biasalah bila kita cakap dengan diorang, okey buat ni, dah ada 3-4 perkara dah yang you minta diorang buat. So diorang tak jadi fokus dan diorang akan abaikan semua. Jangan masalah pula kan. Jadi kita kena ajar mereka, kita kena didik mereka untuk buat satu perkara dulu. Fokus kepada satu perkara. Bila diorang nak improve, baru kita bawa kepada
yang kedua. Alright. Jadi itu adalah perkongsian kita pada malam ini. So saya recap balik. Saya buat conclusion lah kan. Saya buat conclusion balik adalah bila kita dengan anak-anak yang nakal ni, kan yang pertama sekali adalah kita kena berada dengan mereka ni dan support. Kita kena support, kita kena menyokong mereka ni untuk improve diri sendiri. Kita kena support orang, jangan putus asa walaupun senakal mana mereka. Sebabnya ada banyak tau cerita-cerita dalam Malaysia ni di mana anak-anak ni pada awal ni dia nakal kan, dia nakal, tak reti duduk diam, orang kata buas. Tapi bila ibu bapa ni dia tak putus asa dengan anak ni, kan, dia sentiasa menyokong anak dia untuk buat apa yang anak dia nak buat, asalkan benda tu baik, asalkan benda tu tidak melanggar hukum Islam, hukum masyarakat, kan. Kita menyokong, mereka akan rasa kita ni adalah the big fan. Yang orang kata penyokong terhandal mereka, penyokong terhebat mereka. Dan akhirnya bila mereka dewasa, diorang akan ingat benda-benda ni semua. Jangan risau, mereka akan ingat benda-benda ni semua. Dan itulah yang akan membuatkan mereka ni ada perasaan kasih sayang tu lebih kepada ibu bapa, mahu membantu, mahu orang kata menjaga ibu bapa di waktu mereka di waktu kita ni sedang dah tua ke, kan, ataupun memerlukan peneman. Alright. So yang kedua adalah kita kena sentiasa berada di sisi mereka. Jangan kita abaikan diorang, jangan kita tak dengar apa yang diorang nak cerita. Perasan tak, kadang-kadang bila kat rumah ke apa, bila kita balik kerja, ada anak-anak kita yang nak cerita tentang diorang punya sekolah, tentang diorang punya kawan-kawan, tentang diorang punya pelajaran. You kena dengar, kan, dengar sedikit pun tak apa, asalkan ada inisiatif untuk mendengar. So bila kita buat macam ni, diorang pun akan rasa didengari. Dan jangan risau, apa yang kita bagi, insya-Allah kita akan dipulangkan semula. Maksudnya bila kita dengar diorang pun cerita, insya-Allah nanti bila kita dah orang kata dah meningkat usia menjadi warga emas ke, ataupun anak-anak dah besar, bila kita bercerita, kita bersembang, diorang pun mahu untuk mendengar. Alright. So yang ketiga, yang terakhir sekali adalah kita kena ajar mereka untuk fokus kepada satu bidang sahaja. Jangan kita suruh diorang buat banyak benda, sebabnya diorang ni tak boleh fokus. Bila ada banyak sangat benda, diorang tak boleh fokus. So kita kena ajar mereka untuk fokus kepada satu bidang, supaya bila diorang fokus kepada satu perkara saja, mudah untuk kita ni develop diorang punya fokus ni. Mula kita buat A, dah okey buat A, kita tambah pula B, dah ada 2 pekerjaan pula. Nanti dah okey buat B, baru kita boleh buat C. So dah ada 3 pekerjaan. Sebabnya anak-anak yang nakal ni, diorang ni susah sikit nak mendengar kata yang mendengar kata, dan juga untuk buat pekerjaan yang dia rasa macam banyak sangat lah, kan. So bila buat satu, insya-Allah kita boleh counter back balik diorang punya kenakalan tu dengan kita punya strategi. Alright. Jadi itu adalah 3 tips macam mana untuk kita mendekati anak-anak kita ni yang biasalah yang nakal ni dalam kita punya kehidupan. Jadi saya minta kepada anda semua untuk sharekan video ini kepada kawan-kawan, kenalan, ahli keluarga anda, supaya kita boleh bersama-sama bantu keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia. Anak-anak kita pun anak-anak yang orang kata bagus, yang boleh bantu kita nanti bila kita dah berada di usia emas, insya-Allah. Jadi itu saja perkongsian saya pada malam ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda di Puncak Jaya.